Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Hari ini kita sambung satu lagi bahagian berkaitan dengan pengajian perniagaan STPM Penggal 3, iaitu bahagian ke-6 dalam tajuk keusahawanan. Okey. So, apa yang kita nak belajar hari ini adalah berkaitan dengan mencari, mengembang dan realisasikan idea perniagaan. Okey, di sini kamu sepatutnya boleh menjelaskan sumber yang boleh memberi idea baru. Okey, antaranya adalah pelanggan, okey, produk sedia ada, syarikat sedia ada, saluran pengedaran, pattern, penyelidikan dan pembangunan, profesional jurunding atau dasar kerajaan. Okey, yang ini adalah fakta khusus ya. Jadi kamu kena sebut dengan betul. Contohnya, ramai pelajar dapat kosong kerana sebut pengguna. Sepatutnya pelanggan. Okey, so sebut dengan betul ya. Okey, kita mula dengan yang pertama, iaitu apa itu idea perniagaan. Okey, idea perniagaan ni merujuk pada satu konsep. Okey, idea ini adalah satu konsep yang boleh digunakan untuk menjana pulangan kewangan. Okey, konsep yang boleh membawa pendapatan kepada kita dipanggil idea perniagaan. Okey, so idea ini digunakan untuk mencipta, okey, cipta suatu barang atau perkhidmatan yang boleh menjana pendapatan kepada kita. Okey, idea perniagaan mestilah sesuatu yang unik, inovatif dan mampu menyelesaikan masalah serta mampu menjana keuntungan. Itu dipanggil idea perniagaan. Okey. Alright. So, apakah sumber idea? Pertama, daripada pelanggan. Pelanggan ialah customer. Okey, bukan consumer. Pelanggan ialah customer. Itu mereka yang membeli keluaran yang dihasilkan oleh usahawan. Mereka yang membeli barangan kita dipanggil pelanggan. Okey. So, macam mana kita dapat idea? Kita gunakan maklum balas pelanggan. Maklum balas ni boleh diperoleh dengan menggunakan kaedah soal selidik, temu duga dan sebagainya, supaya kita boleh mengetahui apa cita rasa mereka, apa yang mereka perlukan. Okey, berdasarkan maklum balas atau reaksi ini, kita boleh menghasilkan produk baru, something new, atau kita ubah suai produk yang sedia ada, okey, supaya kita boleh memenuhi keperluan mereka. Okey, so pelanggan akan bagi reaksi kepada barangan yang kita keluarkan. Okey, bagaimana boleh baiki atau apa ciri-ciri yang kita boleh tambah baik. Okey, jadikannya lebih baik. Okey, contohnya seorang usahawan bakery menggunakan maklum balas pelanggan untuk menghasilkan roti perisa baru. Okey, itu dipanggil pelanggan ya. Okey, yang kedua ialah produk sedia ada. Okey, produk sedia ada ni rujuk pada barang atau perkhidmatan yang sedang dijual di pasaran. Maksudnya, barang ni sedang dipasarkan di pasaran. Okey, usahawan bolehlah buat inovasi, okey, dengan ubah suai produk yang sedia ada dalam pasaran. Bukan barang kita, tapi barang orang lain, tapi kita cuba baiki barangan tu, kita buat inovasi. Okey, contohnya boleh mengubah saiz, reka bentuk, fungsi produk dan sebagainya. Okey, contohnya seorang usahawan mengubah suai kipas angin sedia ada dengan menambah fungsi muzik apabila dihidupkan. Okey, kipas angin ni banyak di pasaran, kita tambah baik, kita tambah muzik. Okey, apabila on kipas tu ada muzik. Itu merupakan sumber idea daripada produk sedia ada. Okey, alright. Yang ketiga, syarikat sedia ada. Itu perniagaan yang dimiliki oleh orang lain yang dapat pasaran yang luas. Okey, maksudnya perniagaan yang berjaya. Okey, so kita meniru idea daripada syarikat sedia ada. Macam mana? Kita mengkaji kekuatan atau kelemahan syarikat untuk mulakan perniagaan baru. Okey, kita tengok restoran. Apa kekuatan restoran? Apa kelemahan restoran? Daripada situ kamu dapat idea untuk mulakan satu perniagaan yang baru. Okey. Kalau tidak, kita juga boleh buat kerjasama strategik untuk kongsi teknologi atau menghasilkan produk baru. Okey. Contohnya, seorang usahawan perabot telah mengadakan kerjasama dengan sebuah syarikat perabot ternama di Malaysia untuk menghasilkan perabot rotan berkualiti. Itu dipanggil syarikat sedia ada. Okey. Yang keempat, saluran pengedaran. Okey, iaitu pihak yang bantu mengedarkan produk usahawan seperti ejen, peruncit, pemborong dan sebagainya. Mereka bantu kita mengedarkan barang. Okey, apa kelebihan saluran ni? Mereka ni sangat rapat dengan pelanggan. Okey, bila mereka rapat dengan pelanggan, pelanggan akan beritahu mereka maklum balas tentang sesuatu produk.
So, maklumat ni akan disampaikan pada pengeluar atau usahawan. Okey. Jadi usahawan boleh dapatkan info ni daripada saluran pengedaran, apa cita rasa pelanggan dan sebagainya. Okey. Contohnya, seorang usahawan kilang roti mendapat maklum balas pelanggan daripada pemilik kedai runcit untuk memperbaiki saiz roti dan mendapat sambutan tinggi daripada pengguna. Idea ni datang daripada saluran pengedaran. Okey, saluran pengedaran beritahu dia apa yang keinginan pelanggan dan dia baiki berdasarkan apa yang disampaikan oleh saluran pengedaran itu peruncit. Okey. Yang kelima, patent. Patent maksudnya hak untuk mengeluarkan suatu barang yang dilindungi oleh undang-undang daripada ditiru oleh orang lain. So maksudnya patent ni dilindungi oleh undang-undang. Orang tak boleh copy idea kita. Okey. So patent ni ada nilai komersial, okey, ada nilai komersial dan boleh dijual kepada orang lain atau usahawan boleh beli patent orang lain dan keluarkan produk untuk dipasarkan berdasarkan patent tersebut. So patent ni mungkin patent kita atau patent orang lain dan dia ada nilai komersial. Maksudnya patent ni boleh dijual beli. Okey. Contohnya, seorang usahawan pakaian telah beli patent seorang pereka pakaian untuk mengeluarkan dan memasarkan baju sukan. Itu dipanggil patent. Okey. Penyelidikan dan pembangunan, research and development. Okey. Research maksudnya kita buat kajian. Kajian ni boleh buat secara formal atau tidak formal. Formal maksudnya biasa kita buat di rumah lah. Formal ni kita ada makmal. Okey, makmal penyelidikan dan sebagainya. Tidak formal ni yang kita buat di rumah. Okey. Tujuan kita buat penyelidikan ialah untuk menghasilkan penemuan baru. Okey. So penemuan baru ni bantu kita untuk menghasilkan produk baru yang boleh memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey. Contohnya, seorang usahawan perubatan tradisional berjaya mencipta vaksin untuk demam tinggi melalui kajian saintifik di rumah. Itu penyelidikan dan pembangunan. Vaksin ni boleh dikomersialkan dan boleh memenuhi keperluan pengguna. Okey, itu penyelidikan dan pembangunan. Okey, next one. Profesional atau juru runding. Profesional ni golongan pakar. Mereka ni expert dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya, kita ada peguam, bidang perundangan, accountant, kewangan. Okey. Arkitek berkaitan dengan pembinaan. So, mereka ni golongan pakar. Golongan pakar ni, mereka boleh bagi khidmat nasihat. Khidmat nasihat ni bantu kita menyelesaikan suatu masalah. Okey, dan usahawan boleh cipta idea perniagaan daripada khidmat nasihat yang diberikan. Okey, contohnya seorang pemilik syarikat perisian software berjaya mencipta perisian perakanan berdasarkan khidmat nasihat daripada beberapa orang accountant. So idea untuk cipta software ni datang daripada accountant. Accountant bagi nasihat. Okey, sebab mereka ni golongan yang pakar dalam bidang perakanan. Okey. Okey, dasar kerajaan. Dasar kerajaan ni termasuklah undang-undang, peraturan yang dikuatkuasakan oleh kerajaan. Ia juga termasuk galakan atau insentif yang diberikan oleh kerajaan. So, dasar ni tidak semestinya undang-undang. Can be peraturan, galakan atau insentif yang diberikan oleh kerajaan. Okey. Contohnya, seorang usahawan pelancongan telah membuka beberapa homestay dengan menggunakan grant yang disediakan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Okey, itu dasar kerajaan. Okey. Mungkin kerajaan buat teknologi hijau. Dasar teknologi hijau beri peluang kepada kita untuk mencipta kereta mesra alam. Okey, atau barangan mesra alam dan sebagainya. Itu dasar kerajaan. Okey. Okey, selain daripada 8 ni, kita ada lagi pengalaman. Okey, pengalaman ni maksudnya keadaan yang dialami oleh usahawan. Contohnya pengalaman bekerja, pengalaman berniaga. Okey, contohnya pengalaman bekerja sebagai mekanik, bantu kita buka sebuah bengkel motor. Itu sumber idea. Okey, minat rujuk kepada kecenderungan dalam suatu bidang. Contohnya minat memancing menyebabkan dia cipta alat memancing. Okey, media. Okey, media ni kita baca, menonton. Okey, contohnya surat khabar, televisyen, media sosial, Instagram, Facebook, YouTube. Banyak idea yang kita akan dapat bila kita tengok Instagram, Facebook, YouTube dan sebagainya. So, ini dipanggil sumber idea. Okey, contoh soalan. Berikan satu dasar kerajaan dan jelaskan dua cara bagaimana dasar itu dapat memberi idea perniagaan pada usahawan. Okey, contohnya, first bagi dasar teknologi hijau. Dua cara.
iaitu kita cipta produk mesra alam. Atau kita gunakan teknologi mesra alam. So, produk mesra alam, teknologi mesra alam. Itu berkaitan dengan bagaimana dia dapat idea. Okey, lepas tu berikan contoh yang sesuai. Okey. Nyatakan 5 sumber idea baru. Ini tak perlu uraian, just sebut pelanggan, dasar kerajaan, penyelidikan dan pembangunan, syarikat sedia ada, produk sedia ada, just sebut saja, tak perlu uraian. Okey. Jelaskan 2 sumber idea baru, yang ini 1 fakta, 1 uraian, 1 contoh. Pelanggan, pihak yang membeli atau menggunakan produk usahawan. Contohnya, maklum balas pelanggan menyebabkan seorang pengusaha bakery cipta roti baru. Itu contoh. Okey, 1 fakta, 1 uraian, 1 contoh. Okey. Mungkin kamu diberi fakta dan kamu diminta jelaskan. So, kena buat apa? Bagi 1 uraian dan 1 contoh. Okey. Yang ini pun sama ya. Jelaskan sumber idea perniagaan, pelanggan, profesional atau juru runding. 1 fakta, 1 uraian, 1 contoh ya. Okey. Tajuk ni agak popular dalam kajian kes. Okey. Kamu tengok kajian kes ni. Yang ini berkaitan dengan Amira Biskut Sendirian Berhad. Okey. Cik Amira merupakan pemilik syarikat biskut yang menghasilkan pelbagai jenis biskut untuk pasaran tempatan dan luar negara. Beberapa jenis biskut telah dicipta melalui kajian beliau. Nampak perkataan kajian tak? Okey. Semua jenis biskut yang dicipta didaftar dan dipatenkan. Okey, perkataan patent. Keinginan beliau untuk buka kilang ini sebabkan beliau pernah bekerja. Kira dia bekerja. Okey. Beliau juga menggunakan grant kerajaan. Grant. Okey, bantuan. Beliau sentiasa mendapat maklum balas daripada pemborong dan peruncit. Ini apa dia? Saluran pengedaran. Okey. Kakaknya yang merupakan seorang pakar makanan. Pakar makanan, Idman Nasihat. Ini apa dia? Golongan profesional atau juru runding. Okey. Cik Amira juga menjalankan usaha sama dengan sebuah syarikat biskut asing untuk mengeluarkan dan memasarkan biskut di Eropah. Ini syarikat sedia ada. Jelaskan sumber idea perniagaan 21 markah. So, di sini ada 7 sumber idea. Cara menjawab, 1 fakta, 1 uraian, 1 kaitan kes. Okey, kamu tengok contoh jawapan ya. Pattern. Hak untuk mengeluarkan suatu barang yang dilindungi oleh undang-undang dan ditiru oleh orang lain. Uraian, kaitan kes dia, semua jenis biskut didaftarkan dan dipatenkan di bawah Perbadanan Arta Intelek Malaysia. Dasar kerajaan, 1 uraian, 1 kaitan kes. Sama juga dengan saluran pengedaran, penyelidikan, pengalaman, syarikat sedia ada dan profesional juru runding. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fakta, 7 uraian, 7 kaitan kes. Okey. Jadi kalau kamu rasa ada yang kamu rasa macam contohnya pengalaman. Kamu rasa ini adalah minat, tak apa, letak minat dan bagi contoh yang sama. Okey. So ini cara menjawab soalan kajian kes ya. Okey. So, cikgu dah sediakan banyak video berkaitan dengan pengajian perniagaan. So, bolehlah kamu go through semua video ni dan jangan lupa subscribe ya untuk setiap video yang cikgu create ni. Okey, bye. Good luck.